Okay guys, Assalamualaikum semua. Hari tu dekat YouTube saya dah upload satu video pasal susunan AIO yang manakah yang boleh memberikan pam kita tempoh jangka hayat yang lebih lama. Okay? So itu kita cerita pasal pam lah dalam video tu. Kali ni saya nak berkongsi lebih ringkas topiknya, iaitu pasal, kalau hari tu pasal kita nak pam tahan lama, kali ni kita nak tahu kalau kita gunakan AIO ni sama ada secara front mount ataupun top mount, setup yang mana yang boleh memberikan kepada kita suhu yang lebih rendah. Okay? So hari tu kita cerita pasal antara top dengan front, yang mana yang elok untuk pam. Kesimpulan kepada video tu ringkasnya adalah kita tak nak, kalau boleh, pam berada lebih tinggi daripada radiator. Semudah itu. Tapi this time kita nak cerita pasal suhu pula. Front versus top. Yang manakah yang memberikan suhu yang lebih rendah untuk kita punya hardware. Okay. So sebelum saya pergi dengan lebih jauh, kalau korang perasan, saya dah kosongkan radiator ni, saya tak letak fan. Sebab sambil tu saya nak cerita sekali pasal setup fan yang kita boleh letak lah dalam radiator kita. So, pertama sekali, kita bincang pasal front mount dulu. Okay, ni assuming case korang tu support kedua-dua mount. Maknanya front pun dia support, top pun dia support. Sebab kalau korang punya case tu support satu mount je, korang kena guna mount tu lah, tak boleh nak buat apa. But this time, let's say you have a choice. Anda ada pilihan, front atau top. So, kita cerita pasal front dulu because most cases kita biasa letak front. Bila kita letak front, pertama sekali kena faham macam ni fan. Okay, sekejap. Fan ni daisy chain, saya cabut sekejap Okay, saya bagi satu fan dululah. So, fan kena faham macam ni. Ni ada arrow tak? Ni tak ada arrow. Okay. Fan dia ada dua belah. Satu belah yang tak ada frame, satu belah yang ada frame. So, ringkasnya, bila kita ada fan, belah yang ada frame tu yang angin keluar dari situ. Maknanya, daripada belah yang tak ada frame, angin masuk kepada belah yang ada frame. Okay. So, bila kita letak radiator kita front mount, kita punya setup usually, kalau fan kita berada di depan, maknanya ni case kita ni case kita. Okay. Kalau kita nak fan kita berada di bahagian depan, kita akan buat macam ni. Terbalik. Macam ni. Sebab angin akan keluar dari belah yang ada frame. Maknanya kita nak angin tu disedut dari luar ke dalam. Okey? Boleh faham Dan kalau kita nak letak fan tu kat belakang pula, of course sama je lah sebenarnya. Kita just alihkan. Sebab kita punya tujuan masih sama, iaitu kita nak angin tu masuk ke dalam. Okey. So, bila kita letak front mount, kita akan sedut angin dari luar, fresh air, cool air dari luar, masuk ke dalam, dan dia akan sejukkan prosesor melalui fin radiator ni. Kita kena faham macam ni, AIO ni, suhu yang panas daripada prosesor ni, dia akan dibawa oleh coolant ni ke sini, disejukkan, kemudian patah balik. Dan benda tu akan rotate lah. Okay, tu saya ringkas. Okay. So, bila kita sedut angin, fresh air, dari luar ke dalam, prosesor akan sejuk. Sebab prosesor dapat fresh air directly. Isu dia adalah kepada graphic card. Sebab bila angin disejukkan, angin yang keluar daripada radiator ni ke dalam case adalah angin yang dah mula suam. Okay? Sebab prosesor dia panas. Maknanya sini panas tau. Sini panas. So bila fan tu digunakan untuk sejukkan ni, hasil angin yang melalui radiator ni adalah angin yang panas. Okay? So bila angin panas tu masuk, angin panas itu yang digunakan oleh graphic card untuk sejukkan graphic card. Maksud dia, graphic card terpaksa menggunakan angin yang dah sedia panas daripada sini. So, radiator kalau kita front mount, kita letak di hadapan case, dia bagus untuk prosesor. Sebab prosesor dapat angin sejuk, tapi kurang bagus untuk graphic card. Sebab graphic card akan dapat angin yang suam. Okay, itu untuk front mount. Bila kita bercakap pasal top mount, setting fan kita usually adalah kita nak angin tu ke atas. Kita follow natural convection. Okay, maksud dia hot air rises. Angin yang panas dia akan naik ke atas. So kita akan set up fan kita ni. Okay, nampak yang ada frame ni kan? So kita akan buat yang ada frame ni adalah dekat radiator.
Maknanya dia akan sedut angin panas dari dalam kes keluar. Okay. So kalau kita buat top mount, isu dia pula adalah front, kita biasa kes kita depan ada fan kan. So fan yang digunakan dekat bahagian depan kes tu, dia akan sedut angin yang sejuk. Angin sejuk tu digunakan oleh graphic card untuk menyejukkan komponen graphic card. Kemudian dalam kes tu dah suam. So angin suam ni akan digunakan untuk sejukkan prosesor dan dikeluarkan keluar dari kes lah. Maksud dia, prosesor akan sedikit kepanasan. Sebab dia macam graphic card tadi. Okay? Dia terpaksa menggunakan warm ataupun hot air yang ada dalam kes untuk menyejukkan dia. Okay, graphic card okey, sebab graphic card dia dapat fresh air dari depan. So maknanya top mount baik untuk baik untuk graphic card, kurang baik untuk prosesor. Okay, itu secara umumnya. Okay, secara umumnya. Secara detailnya pula, kalau anda punya kes support kedua-dua, anda nak tahu, anda kena test sendiri. Front dengan top, yang mana yang lebih memberikan temperature ataupun suhu yang lebih rendah untuk komponen anda. Sebab kita kena faham macam ni. Tak semua orang pakai graphic card ataupun prosesor yang high end. Okay. So sebagai contoh, katakanlah saya pakai i3 sahaja. Yalah, saya pakai i3, saya ada duit, saya pakai i.o. Seperti saya lah kan. Okay. So saya pakai i3, saya pakai i.o. i3 tu memang tak panas pun. Kalau tak pakai i.o. pun, okey je temperature dia. So let's say saya pakai i.o, saya front mount. Katakanlah bila front mount, saya main game, full load, temperature dia, saya tak buat benchmark tu dalam video ni, saya just cerita macam ni secara ringkas. So let's say, bila saya letak radiator ni di hadapan, okay, i3 saya tu bila full load, katakanlah temperature maksimum dia 50. Okay. Bila ke atas, dia naik sikit, 52 contohnya. Okay. So, setakat 2 degree beza tu macam untuk orang yang tak berapa pandai nak tukar-tukar kedudukan radiator ni, buang masa. Sebab daripada sini nak kena cabut, pasang atas. Korang kena faham macam ni pula. Kan bila korang front mount, korang punya fan setting macam ni. Okay, contoh macam ni lah, contoh macam ni kan. Okay. Tapi bila korang nak buat top mount, biasanya korang kena terbalikkan fan. So, 2 kali kerja kat situ. Okay. Lagi satu, itu pasal prosesor lah. Prosesor yang memang high end mungkin benefit. Katakanlah korang pakai i7 something. i7 yang of course kita faham lebih high end, lebih panas lah. So contohnya kalau pakai i7, katakanlah bila pakai front mount versus top mount, front mount ni dia lebih sejuk sebanyak 10 darjah Celsius. So of course front mount is better lah. Okay, 10 darjah tu banyak tu. Okay, so untuk prosesor yang panas-panas, pakai front mount. Kemudian tak semua orang pakai high end graphic card. Ada graphic card yang tak panas mana, ada graphic card yang memang panas gila. So untuk graphic card yang panas gila, of course benefit dia ialah kepada top mount sebab dia dapat fresh air dari depan. Okay. So nevertheless, benda macam ni memang setiap orang akan mempunyai hardware yang berbeza, case yang berbeza, airflow yang berbeza. Okay. So nak tahu setup front ataupun top yang mana yang lebih optimum untuk suhu prosesor dan graphic card anda perlu test sendiri. Let's say anda punya case support dua-dua dan anda dah pun letak front mount contohnya. Okay, anda just macam, kalau aku buat top mount, agak-agak temperature aku berapa? Dan anda tak reti. Bila tak reti tu maknanya sama ada kena upah orang ataupun anda boleh buat sendiri, kena tengok YouTube ke apa ke. Tapi let's say dalam keadaan config yang sedia ada tu pun, temperature anda tak panas mana. Let's say processor pun paling tinggi mungkin 60, graphic card paling tinggi mungkin 65, then tak ada masalah, biar je lah. It's not worth the trouble untuk cabut everything, remanage balik kabel, pasang ke atas pula. Bagi saya itu satu kerja yang leceh lah. Tak payahlah, tak payah buang masa macam tu. Okay, so sebagai kesimpulan untuk video ni, senang je. Jika anda buat radiator tu AIO tu front mount, dia baik untuk prosesor, kurang baik untuk graphic card. Kalau top mount, dia baik untuk graphic card, kurang baik untuk prosesor. Dan again, saya nak bagi tahu lagi sekali, it depends on your hardware. Anda pakai prosesor yang macam mana dan graphic card yang macam mana. Sebab tak semua orang sama. Also, case yang macam mana. Okay. So saya rasa untuk penjelasan pasal kedudukan AIO ni cukup sekadar tu. Saya memang tak buat benchmark sebab saya cerita secara umum sahaja. Benchmark mungkin anda boleh try sendiri sebab anda punya case, anda punya prosesor dan graphic card tak sama dengan saya, tak sama dengan orang lain.
Okay, so I guess that's all for today. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada konten yang akan datang. So I'll see you on the next one. Bye-bye.